Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai. Dan kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel ini, pastikan anda menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diupload daripada masa ke semasa. Untuk episod Seram Santai kali ini, Syafa akan kongsikan kepada anda 5 kisah seram ataupun pengalaman seram jururawat. Untuk kisah yang pertama ini, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang jururawat yang bernama Tiara. Bapa Anis telah dimasukkan ke ward untuk menjalani bypass. Dan sepanjang Bapa Anis ni berada di hospital, Bapa Anis ni dirawat oleh seorang jururawat yang bernama Tiara, yang mana Tiara ini sering bertanyakan khabar dan bersembang dengan Bapa Anis sepanjang Bapa Anis ni berada di hospital. Selain daripada itu, Tiara juga mengenali saudara mara Anis. Dan selain daripada saudara mara yang mengunjungi Bapa Anis ataupun melawat Bapa Anis masa berada di hospital dikenali Tiara, malah saudara mara Anis yang telah meninggal dunia juga turut dikenali oleh Tiara. Jadi persoalan mula bermain di fikiran Anis. Adakah Tiara ini ada pertalian darah dengan keluarga dia? Jadi setelah bapa Anis ni beransur sihat ataupun beransur pulih, bapa Anis ni pun balik ke rumah. Dan bapa Anis ni sering ataupun teringat dengan Tiara ni. Dan bapa Anis ni pun telefon lah ke ward di mana tempat Tiara bekerja dan tempat bapa Anis ni dirawat. Jadi apabila panggilan telefon tu dijawab dan bapa Anis ni memberitahu bahawa dia nak bercakap dengan Tiara, jururawat yang menjawab panggilan telefon tu memberitahu bahawa memang ada jururawat bernama Tiara bertugas di ward tersebut, tetapi telah berhenti kerja beberapa tahun yang lepas. Jadi apabila bapa Anis ni mendengar jawapan yang diberikan oleh jururawat yang menjawab panggilan dia ni, mula bermain di fikiran bapa Anis, siapakah Tiara ni? Macam mana Tiara ni boleh masuk ke ward, datang menjenguk dia dengan memakai pakaian seragam jururawat, kalau Tiara ni dah lama berhenti dari ward tersebut ataupun berhenti kerja. Jadi selepas daripada itu, tak lama daripada itu, jururawat yang menjawab panggilan bapa Anis ni memberitahu ataupun meminta kepada bapa Anis agar tidak memberitahu kisah ataupun kejadian ini, apa yang berlaku tentang Tiara, kepada orang lain. Apa yang dia mesti, siapa Tiara yang sebenarnya. Untuk kisah yang kedua ini, Syafa akan kongsikan kepada anda pengalaman seorang jururawat yang bertugas pada shift malam. Dan kebanyakan kisah-kisah ataupun pengalaman seram yang dialami oleh doktor ataupun jururawat adalah pada sebelah malam. Satu hari seorang jururawat ini memeriksa semua pesakit pada sebelah malam dan dia mendapati bahawa kesemua pesakit berada di katil masing-masing. Dan semasa jururawat ini nak balik ke stesen jururawat ataupun meja jururawat, dia mendengar bunyi air terbuka di dalam bilik air yang digunakan oleh pesakit. Jadi jururawat ini fikirlah, mungkin ada pesakit yang guna bilik air tapi tak tutup paip air. Dan keadaan bilik air ketika itu tertutup, lampu yang tidak dinyalakan dan pintu tertutup. Jadi dia pun buka pintu dan dia nyalakan lampu. Jururawat ni nyalakan lampu, dia masuk dan ditutuplah paip air yang terbuka tadi. Beberapa langkah selepas dia menutup paip air yang terbuka tadi, paip air tadi terbuka kembali dan pada masa yang sama, lampu yang dinyalakan oleh jururawat tadi turut terpadam. Untuk kisah yang ketiga ialah pengalaman jururawat yang
berhadapan ataupun bertembung dengan jelmaan seorang kanak-kanak perempuan. Kisah bermula bila seorang jurawat ini pergi mendapatkan laporan dari bilik X-ray, untuk mendapatkan laporan daripada bilik X-ray tentang salah satu orang cakap tentang dia punya pesakit lah yang berada di ward setelah diminta oleh doktor. Jadi ward ataupun tempat ward jurawat ni bertugas satu level ataupun satu tingkat dengan ward yang menempatkan pesakit-pesakit yang menjalani ataupun selepas menjalani pembedahan, kiranya orang cakap ICU lah kan. Jadi masa dia nak lalu satu lorong ni, dia nampak ada seorang budak. Budak ni berada betul-betul di lorong menuju ke bilik bedah. Jadi dia rasa mungkin budak ni ataupun kanak-kanak perempuan ni sesat kerana mungkin mak ayah dia ni, mak ayah kanak-kanak ni bersembang dan tak sedar yang kanak-kanak ni berjalan kesorangan. Dan apa yang digambarkan bagaimana jurawat ni menggambarkan budak perempuan ini memakai gaun dan memegang anak patung dan rambutnya agak kerinting. Jadi jurawat ni pergilah nak menghampirilah kanak-kanak tadi, nak bertanya kan di mana mak ayah dia. Jadi bila dia sampai je beberapa langkah lagi nak sampai pada budak perempuan tadi ni, kanak-kanak perempuan tadi ni, kanak-kanak perempuan tadi tu gaib betul-betul depan mata jurawat ni. Dan serta-merta jurawat ni rasa meremang dan terus je berjalan dengan laju balik ke ward tempat jurawat ni bertugas. Jadi bila dia sampai, dia duduk. Bila duduk, dia ditegur oleh jurawat senior. Dan dia pun jurawat ni pun berceritalah kepada jurawat senior dia ni tentang apa yang dia nampak tadi. Dan jurawat senior dia ni memberitahu bahawa satu malam semasa jurawat senior dia ni bertugas di ward tersebut, kesemua pesakit yang berada di ward tersebut menekan loceng memanggil jurawat kerana mereka terganggu dengan kehadiran kanak-kanak yang berlari di ward dan membuat bising di ward ataupun di hadapan katil mereka pada waktu tengah malam. Untuk kisah yang keempat ini, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang pengalaman jururawat yang bertugas di ward CCU, ward yang menjaga pesakit-pesakit yang berada dalam keadaan yang kritikal. Jadi ward ini apa yang dikongsikan ialah ward ini berada di dalam keadaan yang luas yang menempatkan beberapa katil. Dan semasa bertugas ketika itu pada sebelah malam, dia semua biasalah kan di ward CCU ni dia keadaan dia lebih sunyi lebih sunyi, hanya mendengar bunyi-bunyi mesin saja. Jadi masa jururawat dan juga doktor yang berada di stesen jururawat ni ataupun di meja jururawat ni, tempat jururawat ni menjalankan duduk untuk menjalankan tugas mereka ni, menyemak ataupun membuat laporan ni, terdengar bunyi tapak kaki. Jadi semua yang jururawat serta doktor yang berada di stesen jururawat tadi ni mencarilah siapa yang berlari-lari di dalam berlari-lari di sekitar CCU ni. Jadi semua tengok kawasan tu boleh nampak keluar. Jadi mereka semua memahati ke arah luar tapi tiada sesiapa. Kemudian selepas daripada itu, mereka mendengar bunyi pintu almari dibuka dan dihempas. Maksudnya berkali-kali bunyi itu ataupun bunyi pintu almari itu dihempas berkali-kali dengan kuat. Dan mengikut apa yang diceritakan oleh jururawat yang bertugas ni ialah setiap kali jika berlakunya kematian pesakit di ward CCU pada sebelah malamnya, mereka akan mendengar bunyi pintu almari yang berada dalam satu bilik yang tidak dinyalakan lampu dihempas berkali-kali dan mereka dah biasa dengan keadaan tersebut. Dan untuk kisah yang kelima, kisah pengalaman seorang jururawat yang merawat
pesakit-pesakit yang mengalami ataupun yang dah menghidapi Alzheimer. Dan jika seorang warga emas mengalami Alzheimer, mereka ada juga yang akan mengalami satu simptom demensia, di mana simptom demensia ni ialah menyebabkan pesakit Alzheimer ni tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri. Jadi semasa jururawat ini bertugas di ward tersebut, di ward yang menempatkan pesakit warga emas yang yang menghidap Alzheimer ini, dia masa dia nak dilalu di sebuah bilik, bila dilalu di sebuah satu bilik yang menempatkan seorang pesakit ni, seorang nenek, dia melihat nenek ni seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. Jadi jururawat ni pun bertanyalah, bila orang cakap Alzheimer ni orang nyanyuk kan, orang nyanyuk yang dah lupa Jadi dia bertanyalah, nenek bercakap dengan siapa? Dia menggambarkan orang yang bercakap dengan dia ni, di hadapan dia ni ialah seorang lelaki yang memakai baju belang-belang. Jadi jururawat ni anggaplah, biasalah kan buat Alzheimer ni, orang Alzheimer ni cepat lupa macam tu. Jadi tak apalah. Jadi dia menuju pula ke bilik kedua. Di bilik kedua menempatkan seorang datuk, seorang datuk. Dan dia bertanya pula kepada datuk tadi, atuk tengah bercakap dengan siapa? Jadi atuk ni pun memberikan jawapan yang sama macam nenek yang ditanya tadi. Tapi lain sikit. Atuk ni bertanya, ke mana perginya lelaki yang memakai baju belang-belang? Syafa akan tambah satu kisah bonus, yang mana kisah ni dialami oleh jururawat yang bertugas di ward yang menempatkan pesakit-pesakit kanser yang selepas menjalani pembedahan. Dan satu hari seorang pesakit meronta-ronta menjerit agar jangan ambil dia. Jadi jururawat ni pun pergi menghampiri pesakit ni dan bertanyakan kepada dia siapa yang nak ambil dia, siapa yang nak ambil dia. Jadi dia memberitahu bahawa dia menunjuk ke arah atas siling. Dia memberitahu bahawa sekumpulan lelaki berbaju hitam berada di atas siling ingin mengambil dia. Selepas beberapa jam, pesakit tersebut meronta-ronta agar tidak, ataupun menjerit ataupun meronta tidak untuk ambil dia, jangan ambil dia. Pesakit tersebut telah pun ataupun menghembuskan nafas dia yang terakhir. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Dan Syafa nak ingatkan bahawa kisah pada kali ini hanya satu kisah saja, iaitu kisah Tiara saja yang merupakan kejadian yang berlaku dalam Malaysia. Dan 4 ataupun 5 kisah yang seterusnya adalah kisah yang diambil dari kisah jururawat dari luar negara. Sehingga kita bertemu lagi, dan Syafa mendoakan anda dikurniakan ataupun diberikan rezeki yang limpah ruah serta sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan dan juga jin serta juga manusia. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.